Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berbahagia, penceramah jemputan khas kita pada malam ini, Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim bin Ilyas. Yang dihormati barisan ketua-ketua kampung, yang dihormati pemimpin-pemimpin masyarakat setempat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan inayah dan kurniaannya dapat kita berkumpul di Dewan Semai Bakti Felda Terolak Selatan pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Majlis mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan puan-puan ke majlis ceramah perdana bersama Datuk Ustaz Kazim bin Ilyas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masih belum terlambat jika saya ingin mengucapkan salam ma'al hijrah 1442. Semoga kita akan terus menjadi insan yang bukan sahaja cemerlang di dunia tetapi juga di akhirat insya-Allah. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya atas kehendaknya jua kita berkumpul di dewan ini. Atas kehendaknya jua kita disatukan pada malam yang dingin ini. Justru marilah sama-sama kita manfaatkan setiap ruang, setiap peluang yang hadir dalam majlis pada malam ini. Mudah-mudahan andai esok subuh kita yang terakhir, kita mempunyai tempat di sisinya insya-Allah. Bagi memulakan majlis kita pada malam ini, kita buka majlis kita ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita pada malam ini bukan sahaja dapat ditonton secara langsung di dewan ini, malah boleh ditonton satu dunia melalui FB Live UMNO Online. Baiklah, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Oleh itu, majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Datuk Ustaz Kazim bin Ilyas untuk menyampaikan ceramah beliau. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala Rasulillah wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, kepimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan juga tidak ketinggalan kepada 8 anak-anak kecil kita ya, 8 orang dekat depan ni. Ni pengundi kan ni tuan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baru saja menyambut hijrah dan pada malam ni insya-Allah kita akan bercakap tentang soal hijrah. Macam-macam jenis hijrah tuan-tuan. Yang pertama kita lihat, kita ni dulu tidak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allazi khalaqal mauta wal haya. Dialah yang menjadikan mati dan hidup. Maknanya asal kita ni mati dulu, lepas tu baru hidup. Sebab tu dulu kita tak ada. Dulu kita tak ada. Tahun 20 kita tak ada, tahun 30 pun kita tak ada. Lepas tu kita lahir. Tahun 44 kita lahir, tahun 50 kita lahir. Maknanya kita tak ada dulu, baru ada. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah sebut kepada kita, kita ni asal tak ada, kemudian tak ada, lepas tu akan dibangkitkan semula.
Asal kita tak ada, tuan-tuan, mati dulu. Kita duduk di alam roh. Tang mana duduk kita pun tak tahu. Habis tu macam mana kita ada? Mak pak kita menikah. Bila mak ayah kita menikah, cukup setahun, setahun pula dah, cukup 9 bulan mengandung, keluar. Lepas tu baru ada kita ni. Maknanya kita ni dulu daripada alam roh, hijrah sekejap, duduk dalam alam rahim, duduk dalam alam perut, duduk dalam alam rahim, hijrah duduk situ sat saja 9 bulan ya. 9 bulan 10 hari duduk dalam tu. Subhanallah, tuan-tuan. Siapa yang menguruskan kita waktu duduk dalam rahim? Kita tak ada upaya. Yang menguruskan kita ialah Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentukkan kita di dalam rahim ibu kita bagaimana yang dia nak, yakni Allah nak. Sebab tu kita tak boleh hina orang, tak boleh hina bentuk orang, tak boleh hina badan orang, tak boleh hina macam-macam tentang orang. Sebab yang membentuk kita tu bukan kita, bukan mak bapak kita. Yang membentuk kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari ni orang, tuan-tuan, dia tak kira. Bila dia tak suka, dia hina bentuk orang. Tak suka je, mula mengata tak padan dengan hitam. Padahal Allah yang bagi dia hitam. Tak padan dengan hitam, tak padan dengan pendek, semua dia kata. Tak padan dengan telinga capang. Dia keluar semua. Padahal dia kena ingat, yang dia tu pun Allah yang jadikan, yang orang lain pun Allah jadikan. Yang kamu hina tu pasal apa? Tak sayang mulut ke? Tak sayang amalan ke? Amalan kita ni boleh hilang pahala dengan sebab lidah kita. Letih puasa, tuan-tuan. Baru ni kita buat korban. Ada orang mati kena tanduk lembu nak buat korban. Ada hak patah kaki, lembu terajang. Ada yang kena hambat, tuan-tuan, yang lembu terlepas. Satu kampung dihambat. Dulu saya ingat di Ipoh, unta terlepas. Nak buat korban unta di Ipoh tu, terlepas, tuan-tuan, lari tengah-tengah pekan Ipoh. Terkejut beruk jinak-jinak tu. Ni binatang apa pula duk lari depan kedai dia. Punya seksa nak buat. Tengok-tengok pahala hilang. Dengan sebab apa? Lidah. Duk menghina bentuk kejadian orang. Duk menghina suara orang. Menghina suara, ambo itik, suara macam itik serati. Tak boleh, duk diam-diam sudah. Baik, kita duduk hijrah di alam roh, kata Allah, dia yang membentukkan kita. Bagaimana bentuk kejadian itu hak Tuhan. Sempurnakah dia, cacatkah dia, itu hak Tuhan. Sebab tu kita ni tak boleh nak kait makcik oi dengan satu-satu benda. Mulut anak dia lagu mana? Lah, mulut dia terbelah. Laki dia buat apa? Itulah masa bini dia mengandung, duk mengaikan keli kot. Dia pergi duk tarikkan keli punya tu, koyak mulutkan keli, anak dia pun terkoyak sekali. Tak ada kena-mengena mak ngah. Dah Allah nak jadi macam tu. Cuma kadang-kadang kita ni duk sebut. Sebab tu jangan duk sebut. Jangan duk tengok benda-benda tu. Bila sebut, waktu tu Allah bagi terbuka hijab. Jadi makcik-makcik waktu duk mengandung, duk tengok National Geographic, Animal Planet, duk tengok cerita monyet beruk, hutan. Waktu duk mengandung, duk puji, abang comel beruk tu. Bila dia beranak, dia tengok anak dia, abang macam mana tengok budak ni abang no? Nak tengok, tengok National Geographic jadi kat anak lah. Sebab tu, tuan-tuan, dia tak boleh nak sebut. Kadang-kadang bila sebut jadi kat kita. Sebab tu diam.
Kita pergi kenuri rumah orang, lauk tak cukup. Pukul 12.30 habis lauk. Kita duk ngumpat satu terolak. Bukan kata terolak selatan je, timur, utara, barat pun dia tu. Lauk tak cukup. Pipi lah, tak ada apa lah. Panggil orang ramai, lauk tak cukup. Duk mengata ke orang. Bila anak dia buat kenuri, giliran anak dia pula lauk tak cukup. Sebab tu Allah balas balik. Jangan kata, jangan seronok bila orang lain ditimpa musibah. Jangan seronok bila orang lain ditimpa kesusahan. Kadang-kadang kesusahan tu mai dekat kita balik, tuan-tuan. Sebab tu bila tengok benda susah, bila tengok benda payah, bila tengok benda musibah, yang kita sebut apa dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan duk sebut padan muka mampu habis. Tengok dia jatuh motor, padan mampu. Siap sebut yes, siap. Tunggu anak dia pula. Sebab tu Islam tak bagi kepada kita cakap benda-benda macam itu. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap pada orang lain, dia mari kat kita balik. Tuan-tuan, kita pernah hijrah duduk dalam rahim ibu. Yang saya jumpa seorang je, tuan-tuan, yang tak duduk dalam rahim ibu. Dia tak duduk mengandung dengan perut mak seorang. Saya pernah jumpa dah. Dia mengandung dalam perut buluh betung. S. Rosli nama dia. Tak pernah faham, tak faham sudah. Anak buluh betung. Malam-malam duk dengar orang teriak, tang mana ni? Rupanya dalam buluh tu, bila tebang buluh, ada budak dalam buluh. Tu ni cerita anak buluh betung. Tu pun kita percaya, duk tengok loh. Tu filem arahan S. Kadarisman dulu-dulu ni. Hero dia S. Rosli meninggal tahun 2017. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semua ni duk dalam rahim, tapi tak lama pun duk dalam ni. Allah Ta'ala jaga elok-elok dalam perut ibu. Jaga elok-elok dalam tu. Makan, minum Allah uruskan. Padahal duduk dalam rahim ibu, siapa yang uruskan? Jangan kita cakap bila mak kita makan, bila kita makan makanan, perut budak dalam ni, perut tu duduk nganga, budak tu duduk nganga. Jangan duduk faham macam tu. Adik-adik jangan faham bila mak mengandung, baby dalam perut duk nganga, bukan. Mak hak mengandung makan durian, baby dalam perut duk nganga, oh musang king. Dak dia tak makan kok mulut dia makan kok pusat. Kadang-kadang mak mertua cerdik terlebih. Makan sambal tu, pedas. Teriak budak dalam tu lagi. Tu dia, tuan-tuan. Kadang-kadang kita dia tak apa nak faham. Yang bagi makan tu Allah melalui apa? Rezeki yang dapat kepada janin, baby dalam perut tu tali pusat tu. Sebab tu bila dipotong tali pusat tu dia menangis dah. Bila dipotong tali pusat saja, rezeki tali pusat dia dah habis, Allah ganti pula rezeki dia mai ke mulut dia melalui makan dan minum. Bila lahir saja dia tukar dah daripada tali pusat, dia mai pula pada mulut budak tu, mai mulut kita pula. Habis tu Ustaz, tali pusat tu, tuan-tuan, ada orang yang simpan tali pusat buah lantin Milo, dia simpan dalam tali pusat. 5 anak dia, 5 tali pusat dia simpan. Bila anak-anak dia bergaduh, dia rendam dalam air, dia bagi anak dia minum. Pakat baik semua budak tu, 5 baik, dua kat hospital, keracunan makanan, duk menung. Tak racun apa, ada 10 tahun, 15 tahun dah tali pusat tu. Allah, tuan-tuan, baru ni tak barulah. Ada orang mai jumpa saya, nak lantik saya jadi duta. Jadi duta, bukan duta kerajaan negara tu, bukan. Macam-macam lah orang mai jumpa. Ada yang nak lantik saya jadi duta produk kecantikan. Yang ni bukan Melayu.
perempuan 2 orang mai jumpa. Kita mau melantik Datuk menjadi kita orang punya duta. Duta apa? Produk kecantikan. Saya kata saya tak cantik lah Tokek. Tak apa, kita boleh kasih touch up, kata dia. Oh sudah. Mai pula terlebai 4 orang. Saya kata apa hajat tuan? Kami nak lantik ustaz jadi duta. Duta apa? Duta produk kain kapan. La ilaha illallah. Sekarang ni tuan-tuan, kain kapan dengan set mandi mayat dah siap dalam kotak. Boleh letak di masjid, boleh letak rumah tu imam, letak tempat orang mandi mayat. Dalam tu dah ada dah, kain kapan ada, kapur barus ada, semua dah ada lah. Beli sekotak tu clear lah, tak payah nak pergi bekan sungkai bidur lagi dah. Oh, kalau kita ada tuan-tuan, letak satu set dekat rumah. Kalau boleh letak dekat dengan almari perhiasan depan-depan rumah. Set kelengkapan jenazah. Orang mai tengok, astagfirullahalazim. Tak minum air terus balik tuan-tuan. Depa nak letak gambar saya dekat kotak tu, duk senyum lagu tu. Duta produk mayat. Eloklah. Antara yang depa mai jumpa saya, minta saya jadi duta ialah duta DNA. Duta DNA. Dia kata bila lahir ni orang simpan tali pusat. Dia kata daripada tali pusat tu dia boleh ubat orang balik. Dia boleh ubat orang sakit balik. Ui tuan-tuan. Hari ni dia ada dah bank tali pusat. Yang dulu-dulu orang tua-tua duk simpan dalam tin Diumek, dalam tin Milo. Rupanya orang hari ni buat kajian tuan-tuan. Dia kata ubat dia main pada situ balik ustaz. Oh sudah tuan-tuan. Saya kata dah pergi jumpa Datuk Mufti dah. Tanya dia apa fatwa dia. Saya tak mau apa-apa, tanya Mufti dulu. Mufti on, saya on. Mufti off, saya pun off. Macam-macam benda zaman sekarang berlaku ni tuan-tuan. Dia main benda yang kita tak sangka. Benda hak dulu-dulu orang dah buat lama dah, hari ni orang kaji balik. Tuan-tuan yang saya hormati, lepas kita duduk dalam perut ibu kita, tak lama duduk dalam rahim, kita pun hijrah. Hijrah ke mana ustaz? Hijrah ke alam dunia. Daripada alam roh masuk alam perut, alam rahim. Sekarang kita duduk sekejap menumpang atas dunia ni. Ni hak kita duduk sekarang ni. Daripada alam rahim yang gelap gelita, yang penuh dengan ayak dalam nu, sekarang kita pindah sekejap, nama dia alam dunia. Allah letakkan kita di Felda Trolak. Allah letakkan kita mula-mula nu duduk di Parit Tok Ngah. Lahir-lahir di Parit Tok Ngah. Orang banyak. Surah Banjar. Kulaan Niring, Napaan Takureng. Mai tahun 78 masuk Trolak. Duk Trolak sampai gelap. Saya Allah letakkan lahir di Batu Kuro. Meranak Batu Kuro. Mu nak pergi mana balong? Pergi mana? Pergi Teping lah. Batu Kuro pula dah. Tahun 81 pindah sat. Duk di Besau. Tahun 90 pindah sat duk di Ipoh sampai sekarang. Sampai Kelah duk di Ipoh. Lepas ni tak tahu pindah mana pula. Begitulah urusan kita dalam dunia. Pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke situ. Dan sekarang kita duduk di alam dunia. Alam yang tak lama tuan-tuan. Ramai dah kawan-kawan kita meninggalkan kita. Inilah alam dunia yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidaklah dunia itu melainkan permainan dan tipu daya saja. Saya buat contoh satu tuan-tuan. Kita buat contoh satu. Kita buat contoh diri kita. Beli rumah sebuah. Kita tak usah bayang kita duduk di Felda. Felda ni orang bagi kat kita tanah. Alhamdulillah. Siapa nak bagi 10 ekar. Rumah lagi bagi. Tanah lagi bagi. Saja-saja nak bagi seekar pun susah tuan-tuan. Kita dapat alhamdulillah.
Katalah kita ni beli rumah sebuah. Daripada kosong rumah tu kita kerja siang malam. Siang malam kerja duk bayar bank, bayar loan, bayar hutang semua ni. Daripada badan tegak jadi bengkok badan. Bongkok badan. Duk bayar hutang, bayar. 25 tahun punya hutang habis. Umur 56 mati. Lepas tu isteri jadi janda. 6 bulan kita mati, isteri menikah lain. Rumah tadi dapatkan isteri kita. 6 bulan lepas kita mati, dia menikah lain. Tak lama lepas dia menikah lain, isteri kita tu nikah dengan orang lain. 4 bulan dia menikah lain, dia pula mati. Rumah hak kita tadi ni dapatkan siapa? Laki baru dia. Soalan dia, laki baru dia tu ada tak tolong bayar hutang kita? Laki baru dia ada tak sedekah RM10 nak bayar hutang? Tak. Kadang-kadang dapat kat dia. Itulah dunia yang kita duk sayang tu. Kita tak tahu harta kita ni nak pergi kat siapa. Itu kalau ada isteri. Ustaz, isteri dah meninggal Ustaz. Saya hidup, anak saya hidup, kita meninggal, harta dapat ke anak. Lega, anak dapat. Lepas kita mati, harta dapat ke anak, anak pula mati, harta tu dapat kat menantu kita. Menantu kita pula menikah lain tuan-tuan. Duk pula dalam rumah kita, duk sila panggung, duk tengok TV ni. Menantu hak ni, hak baru ni kita pun tak kenal. Tiba-tiba dia tidur dalam rumah kita, dia duduk atas katil kita, dia makan pinggan pirek kita. Dia tengok televisen kita, dia naik motor modenah kita, yang dia sekupang pun tak bayar duit. Begitulah dunia yang kita duk sayang-sayang ni sebenarnya. Harta kita ni nak pergi kat siapa? Kita tak tahu harta ni bagi kat siapa. Kadang-kadang yang duk naik kereta kita sekarang ni, besan kita yang akan datang. Besan yang akan bawa kereta kita, yang tak pernah tolong kita. Tak faham Ustaz? Kita beli kereta, berpuluh-puluh ribu harga kereta. Kita mati, kereta dapat ke anak. Anak mati, kereta dapat kat menantu. Menantu pula tak ada lesen. Besan kita duk bawa dia sekarang. Oh, pergi Sungai, pergi Sungai Kelah, Hot Spring semua tu. Duk naik kereta kita, relax je tuan. Buat keluar tangan lagi tak lagu tu, duk pegang steering. Sebab itu kita nak bangga apa dengan harta kita? Harta kita yang betul-betul ialah harta yang kita infakkan pada jalan Allah. Harta yang kita belanjakan pada jalan Allah. Harta yang kita dermakan pada jalan Allah. Yang kita wakaf pada jalan Allah. Itulah harta yang boleh tolong kita di hari kiamat. Tuan-tuan yang saya hormati, kita sekarang hijrah dalam dunia ni. Allah Ta'ala bagi kepada kita macam-macam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allazi khalaqalakum ma fil ard jami'a. Dialah yang menjadikan semua benda dalam dunia ni untuk kita. Semua untuk kita. Ustaz, ulang balik. Dialah yang menjadikan semua yang ada dalam dunia ni untuk kamu. Ulang lagi sekali Ustaz. Allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menjadikan semua benda dalam dunia ni untuk kamu. Babi untuk siapa? Ustaz kata semuanya untuk manusia, untuk kami, untuk kita. Habis tu kenapa tak boleh makan babi? Oh, sudah tuan-tuan. Dia tanya, pak siapa tak boleh makan babi? Saya jawab balik. Hang nak makan babi? Makan. Allah kata haram. Haram lah. Walaupun babi itu tak boleh dimakan, ada tak manfaat dia? Ada. Apa manfaat dia?
Abuah nak maki orang. Babi. Cubalah babi tak ada nak maki dengan apa orang tahu. Boya. Tak sedap. Tak sedap langsung. Kuda betul. Lagi tak sedap. Rimau betul. Lagi bangga rimau. Tapi kalau sebut babi, babi betul. Apa babi? Ha, dia marah. Abuah nak maki orang. Tuan-tuan, bukan semua benda yang Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni untuk kita makan. Saya ulang balik. Allah Ta'ala sebut, dijadikan semua yang ada dalam dunia ni untuk kamu. Tapi bukan semua tu untuk dimakan. Allah jadi tak batu? Boleh makan? Tak. Batu nak buat jalan, batu nak buat rumah. Allah jadi tak tanah? Ya, untuk siapa? Untuk kamu. Untuk apa tanah? Untuk bercucuk tanam. Untuk kamu buat rumah, untuk kamu hidup. Allah jadikan udara. Boleh kita nganga makan angin? Boleh. Jalan-jalan makan angin. Kita tak boleh makan angin. Ni tuan-tuan nampak kipas angin. Tala 2, 3 kat saya. Boleh saya makan angin? Tak boleh. Dia boleh rasa. Begitulah dengan benda-benda lain. Bukan semua yang dikatakan untuk kamu tu untuk dimakan. Tak. Ni baju yang kita pakai ni, buat daripada benang, benang daripada kapas. Kita tak makan baju. Kita pakai baju. Kita gunakan tanah kita. Habis tu babi untuk pengajaran. Untuk dapat pengajaran. Untuk dapat pengetahuan. Apa dia Ustaz? Jangan berperangai macam babi. Beranak banyak. Bela anak tak mau. Jangan perangai macam babi. Dia tak ada kasih sayang. Ni babi jantan, ni babi betina. Bila suka sama suka, beromen mereka berdua. Sat lagi mari babi jantan hak nombor 2, dia tolong pula babi jantan hak nombor 2 rogol babi betina. Dia tak ada jealous. Dia tak ada perasaan nak mempertahankan perempuan dia, betina dia. Ni perangai babi. Sebab tu tuan-tuan, jangan biasakan makan benda tu. Dia mempengaruhi kita. Dia tak ada perasaan cemburu. Dia tak ada perasaan jealous. Dia tak ada perasaan nak mempertahankan. Lebih baik ayam lagi. Cuba tengok ayam bapak. Kalau ada makwa dia, ada ayam bapak lain mengorak, dia hambat ayam tu, bergaduh pun tak apa. Hanya dengan ada mengorak orang betina aku ni. Tu ayam. Babi tak tuan-tuan. Dia tolong pula rogol hak tu pula. Belum masuk lagi perangai babi. Dia berak, dia sondoi makan. Dia berak, dia sondoi makan. Duk bergelumang dengan benda kotor. Maka pengajaran dia apa? Jangan bersifat dengan sifat babi, jangan berperangai dengan perangai babi. Beranak sekali beranak, berceretek, tapi dia tak bela anak-anak dia tuan-tuan. Jadi kita bukannya babi. Itu maksud pengajaran dia. Banyak tuan-tuan. Yang maksud dijadikan tiap-tiap sesuatu untuk kita ni untuk kita. Bukan maknanya benda tu boleh makan. Arak kita tak boleh minum. Ada tak manfaat pada arak? Ada. Wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Arak ni pun ada manfaatnya pada manusia. Tetapi kemudaratan arak lagi teruk, lagi banyak daripada kebaikan dia. Tinggalkan arak. Sebab tu ada orang yang bila nak wak perit, dia bubuh arak. Dia nak jahit tu, dia bubuh arak supaya dia rasa kebas, dia rasa sejuk di tempat yang dia luka. Ada juga. Ada orang yang duduk kawasan yang terlalu sejuk, dia minum arak supaya badan dia jadi panas. Itu saja kebaikan dia. Tetapi mudarat daripada arak sangat banyak. Maka diharamkan arak pada kita. Tuan-tuan, inilah dia yang dikatakan dunia. Apa benda sahaja yang kita jumpa dalam dunia akan ada persoalan dan akan ada jawapan dia. Tidak ada satu benda dalam dunia ni yang tidak ada jawapan. Ustaz, ya.
Tu yang duk terbang tu apa dia ustaz? Tadi burung. Yang tu kami pun tahu burung. Hak depa kata UFO tu apa ustaz? UFO tu apa? Makhluk asing ke? Macam mana ustaz? Ada orang tanya saya, ustaz, sebelum Nabi Adam mai turun ke dunia dengan Hawa, dinosaur ada? Soalan gila-gila mangah oi. Tu yang setengah ustaz jadi gila. Soalan gila. Dia pening nak jawab. Masa Nabi Adam turun, dinosaur pergi mana? Oh, sudah. Belum lagi hak tanya, ustaz, ni air apa? Air mineral. Boleh minum tak? Boleh lah. Boleh ambil wuduk? Boleh. Cukup 2 kolah. Boleh ya. Ni dia ambil daripada sumber 2 kolah, diletakkan dalam botol ni, boleh ambil wuduk lah. Okey, soalan saya. Air mani najis tak? Saya jawab air mani tak najis. Okey, kalau tak najis, boleh tak kita guna untuk berwuduk? Nampak? Saya kata macam ni lah abang. Abang kumpul 2 kolah lu air mani tu, lepas tu telefon saya. Nanti saya bagi jawapan. Mampu nak cari 2 kolah. Soalan gila babi pun tak. Babi pun tak gila macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam dunia ni, Allah Ta'ala dia ajar kepada kita semua benda. Diutuskan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajarkan kepada kita Islam, ditinggalkan kepada kita Al-Quran dan hadis supaya kita ni selamat di sini dan tempat yang kita nak hijrah selepas ini. Supaya kita nak selamat dalam dunia ni, kalau tak ikut Quran, Allah, kita ni duduk di kawasan Sungai lama tuan. Kita sama-sama duduk di Felda, sama-sama duduk kawasan Sungai, kawasan Terolak. Dulu Sungai tak terkenal, yang terkenal Terolak. Sebut Terolak orang tahu. Dulu kalau sebut Besaut orang tak tahu. Ustaz asal mana? Saya duduk di Felda Besaut. Besaut di mana? Terengganu ke? Dah, dekat Terolak. Terolak. Nampak tuan? Punya glamour Terolak dulu ni. Pusat latihan Terolak lah, apalah glamour. Besaut orang tak kenal. Lepas orang kenal Ustaz Kazim, baru orang kenal Besaut. Riak tu tuan-tuan nama. Saya bila sebut ustaz duduk di mana? Sekolah di mana? Saya sekolah Besaut. Besaut di mana? Terengganu ke? Itu Besut. Dekat Terolak. Oh, Terolak tahu. Tahu pula. Tadi saya jumpa satu orang masa semayang kat Tol Sungai. Saya habis-habis semayang. Ustaz, mau pergi mana? Pergi Felda Terolak. Abang dari mana? Saya dari Felda Besut. Felda Besut, belasalah. Besaut, disebut Felda Besut. Tuan-tuan, kita ni duduk di Felda ni, Allah. Hak Simpang Besaut. Simpang Besaut tu tuan-tuan, tempat saya duduk tunggu bas mogah. Nak tunggu bas masuk Felda Besaut pukul 5.30, tunggu situ. 5.30 petang, bas mogah. Duduk pada kedai-kedai makan, restoran. Sekarang ada apa? Sekarang ada simpang. Ada apa simpang? Ada traffic light. Bangau kita ada traffic light. Saya hari tu ceramah kat mana? YB buat ceramah tu, perasmian dia YB. Kita telah pun berjaya membangunkan kawasan kita, dan di pekan kita pun sekarang dah ada traffic light. Amboi, bangga benar tuan. Traffic light pun dia bangga tuan-tuan. Haram tuan-tuan. Dulu mana ada traffic light Simpang Besaut, nak masuk Simpang Terolak tu ada lawan Negeri Buah tu. Tuan-tuan, bila kita tengok lampu merah, kita berhenti. Bila tengok lampu hijau, kita jalan. Itu nama dia traffic light dunia.
Mula-mula di Ipoh dululah buat traffic light masa zaman orang putih tu. Di kampung tak ada traffic light, hang belasah lah. Mai pekan Ipoh traffic light, naik motor 2 orang. Mai pekan Ipoh naik Honda Cup 50. Nak gedai. Berhenti kat simpang, lampu menyala. Tengok hijau lampu. Mat, jalan mat, hijau. Hijau tu untuk askar. Nampak? Tak berjalan. Naik kuning pula. Tu kita lah. Itu kuning untuk raja. Kata dia. Oh. Bila merah, tu dah merah. Ini untuk kita. Oh, jalan tuan. Memang jalan ada orang tuan-tuan. Ini zaman dulu-dulu. Tuan-tuan. Kita duk nampak benda tu dunia. Tapi masalah dia petik daripada mana? Bukankah saya sebut tadi, untuk hidup dalam dunia ni, Allah ajar pada kita semua benda. Nabi Muhammad tunjuk kepada kita semua, Al-Quran ajar pada kita semua, termasuklah traffic light tu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang haid yang berlaku pada orang perempuan. Allah sebut persoalan haid dalam Quran. Bayangkan, jangan duk pandang kecil masalah haid. Kalau benda tu Allah sebut dalam Quran bukan kecil. Sebab ada orang duk kutu ustaz duk mengajar haid di masjid. Ustaz makna ni tak habis-habis haid nifas. Yang datang mengaji semua dah tak ada haid dia. Buat apa kutuk dia pasal haid? Haid disebut oleh Allah dalam Quran. Sampai hari kiamat orang baca ayat tentang haid, kamu duk hina pula ada ustaz duk mengajar haid. Yelah, kami ni semua dah opah-opah ustaz oi, mana ada haid? Buat apa lagi belajar, kata dia. Buat. Saya pergi umrah 2018. Satu opah umur 66 datang jumpa saya. Tersipu. Kenapa kak? Malu nak cakap ustaz oi. Malu apa? Cakaplah. Makcik ni datang pula ustaz. Alhamdulillah lah. Kali keberapa datang umrah ni? Bukan datang umrah. Habis tu apa benda datangnya? Benda itu pula. Dah lama tak datang. Datang sini datang pula kata dia. Bendanya. Orang perempuan je lah. Oh, cakaplah. Haid ke? Habis tu apa masalah kak? Masalahnya ustaz, itu nak dikira darah apa? Saya dah dekat 20 tahun tak datang haid. Tiba-tiba hari ni datang. Ni nak kira darah apa? Saya suruh suami saya tanya ustaz. Dia malu. Dia kata kamu tanya sendiri. Abang-abang kalau balik nanti isteri tanya. Abang, datang haid pula tengah dengar ceramah Ustaz Kazim tadi. Darah apa tu abang? Mana aku tahu, hang punya apa? Tanya aku pula. Oh, senang jawab. Pergi tanya Ustaz Makno lah. Hari tu Ustaz Makno mengajar, hang kata tak habis-habis haid. Lah jadi ke opah, jadi ke isteri hang macam. Jadi jangan kita tak ambil tahu benda tu dia boleh berlaku. Rupa-rupanya dia minum satu ubat apa tak tahu. Nak bagi cerdas sihat di sana, jadi panas terlebih, keluar benda tu. Oh. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila isteri kamu didatangi haid, janganlah kamu campuri mereka. Jangan kamu campuri mereka. Tunggu mereka bersih. Sebab tu bila letak lampu isyarat, mesti warna merah. No entry. Boleh faham? Bila hijau, baru jalan. Tuan-tuan tak nak buat cadangan. Lampu isyarat merah tu, tukar warna purple. Jemu ustaz duduk merah je.
takkan bertukar sampai kiamat. Tetap warna merah. Seluruh dunia guna warna merah. Dipetik warna merah traffic light tadi dalam Quran ilmunya. Ini yang saya katakan tadi. Sebijak manapun manusia, dia akan balik pada Quran. Allah letakkan ilmu kita di situ untuk kita hijrah dalam dunia supaya jadi elok dunia kita. Tapi sayang bila kita tak mau ikut Quran, tu yang jadi huru-hara. Tuan-tuan balik rumah nanti buka suratul Naml. Suratul Namlu, surah semut, ayat 20 sampai ayat 28. Dalam Quran ada surah nama dia surah semut. Allah. Semut tu ada dalam Quran. Tapi kita benci dengan semut. Tambah kalau semut tu gigit kita. Lenyek semut tu. Duk gigit orang bodoh. Sia kat semut. Hak lagi ganas tuan-tuan, dia ambil surat khabar, dia bakar semua, meletup-letup punya pop. Amboi. Pak siapa yang hang bakar semut? Belum masuk lagi pergi ambil baygon, sheltok. Tu dia duk spray. Cucu duk tengok Tok Wan sembuh semut. Tok Wan picok kelapa sawit. Cucu ambil baygon sheltok tu, disembuhnya semut yang masuk dalam gula. Dia tengok tudung tak betul, semut penuh. Loh, Tok Wan pakai baygon, dia sembuh dalam gula. Masak tengah hari, Tok pun ambil bancuh kopi, pitam dua orang sana. Dia tengok Tok Wan buat, dia buat. Saya hari apa ke baru ni? 2-3 hari lepas. Saya masuk hospital hari Ahad. Saya buat operation hari Isnin. Hari Selasa saya keluar. Hari Selasa saya keluar. Hari Rabu saya pergi Putrajaya. Jumpa dengan mufti wilayah. Lepas tu pagi tu buat rakaman forum perdana ehwal Islam. Malam tu naik kapal terbang pergi Langkawi. Operate pun tak luka, tak kering lagi tuan. Duduk duka. Sampai ke Bukit Tagar. Driver saya duduk nampak kat depan tu. Duduk nampak kat depan tu macam tali duduk goyang-goyang, tak apa lagi lah. Duduk kereta tu. Lepas tanya malam. Tiba-tiba tali hadap goyang tu berdiri lagu tu. Rupanya ular tuan. Astaghfirullahalazim. Duduk dalam kereta. Bayangkan tuan-tuan, sebaik driver saya tak panik, dia panik je. Kalaulah dia panik, ular belum tu. Berhenti kat Bukit Tagar, panggil bomba mai cari. Tak jumpa ular. Satu lori bomba mai truk. Cari merata duk suluh mana tak jumpa. Agak-agak tuan-tuan seronok lagi lah naik kereta tu. Jadi saya cadang nak jual, siapa nak beli tuan. Dia menyorok tak mana saya pun tak tahu. Ulang. Aduh. Jadi akak-akak, oi, lepas sembahyang isyak, sidailah kain telekung tu. Ni setengah orang tak mau sidai kain telekung. Habis-habis salam je dia bangun, dia buka kain, boom, jatuh ke bawah. Buang kain telekung tak. Esok sembahyang subuh dia masuk dalam gulung tu, dia angkat balik tuan. Buatnya ulak duduk dalam tu lah. Gulung-gulung dengan ulak sekali. Petua dia apa? Saya dulu ada kayu tas. Kayu tas ni kawan saya di Sarawak bagi panjang tu. Ulak. Letak dekat ulak tu. Tunjuk lagu tu. Ulak tu lembek. Kayu tas tu hilang pula dah. Saya pergi servis kereta dengan kayu tu hilang sekali. Tinggal tas. Tak apalah. Tak ada kayu tas pun tak apa. Kalau ada ulang,
ambil bagon, ambil sheltok, ambil riksek, sembur kat dia. Tu petua dia. Takut apa? Duduk tengok atas katil. Hampir ambil bagon semua dia. Dia lembek. Itulah petua dia. Buhlah kereta ke standby ke, jangan bagi meletup sudah. Tuan-tuan, dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Semut, An-Naml. Ada surah Baqarah, surah lembu betina. Ada suratul Fil, surah gajah. Ada suratul Nahl, surah lebah. Ada surah Al-Ankabut, surah labah-labah. Ada suratul Naml, surah semut. Ni 5-6 surah ni tuan-tuan adalah surah-surah binatang yang diambil namanya dijadikan sebagai nama surah. Al-Quran yang begitu mulia, nama-nama surah letak nama binatang. Nampak? Kita pula bila maki orang, binatang sungguh. Menatang sungguh. Tapi Allah letak ni burung ni. Dia pun nak dengar ceramah. Ni hak burung dalam Quran disebut ni tuan-tuan ni. Ababil disebut. Surah An-Naml ayat 20. Burung hud-hud. Disebut oleh Allah burung dalam Quran. Subhanallah. Jadi kita tengok yang pertama suratul Naml, surah semut. Kenapa semut disebut oleh Allah? Ambil pengajaran. Allah jadikan semut, tapi kita tak makan semut. Kita nak ambil pengajaran. Macam tadi saya sebut, Allah menciptakan babi. Kita tak makan babi, tapi kita ambil pengajaran. Allah ciptakan semut, kita tak makan semut, tapi kita ambil pengajaran daripada dia. Semut kalau ada dalam rumah kita, bagus. Pak saya apa? Anak-anak tak main. Anak-anak bila tengok semut ada dalam rumah, dia tak datang. Semut bila tengok anak-anak ada, dia main kacau. Dia berperang dengan anak-anak. Dia lawan anak-anak tu. Sebab tu rumah kita yang ada semut, insya-Allah anak-anak tak kacau. Tapi sayang, ada orang yang marah pada semut. Dia kata semut jahat, duk hurung gula dia. Semut jahat, habis duk hurung ayam gula esok nak menega. Salah semut ke? Pak siapa makcik tak tudung elok-elok gula tu? Salah semut ke? Dia gigit saya habis bengkak gatal tu. Nama pun semut gatal makcik oi. Mesti gatal lah. Semut gatal nama pun. Tapi baiknya semut, dia lawan anak-anak. Dia attack anak-anak. Sebab dia tahu anak-anak ni jahat. Anak-anak makan dari dalam. Anak-anak makan tiang daripada dalam. Anak-anak makan almari daripada dalam. Anak-anak duduk dalam tanah, duduk korek. Rumah hak kuat, runtuh. Rupa-rupanya je hancur dah. Semut tahu anak-anak ni jahat. Sebab tu tugas semut, dia lawan, dia hambat anak-anak. Sebab tu tuan-tuan, dalam hidup kita, kita kena tahu siapa dia semut, siapa dia anak-anak. Hari ni masyarakat kita, dia tak kenal siapa semut, siapa anak-anak. Dia benci pada semut yang duk jaga dia. Dia benci semut tu. Dia kata semut tu lah yang duk hurung gula dia. Akhirnya dia perang habis-habisan dengan semut. Dia beli macam-macam bagon. Dia beli ubat semut. Dia bakar semut. Bila semut mampu, anak-anak main serang. Bila anak-anak main serang, duduk dalam almari dia, baju dia, spender dia, kain dia, semua anak-anak makan. Selak kain penuh anak-anak. Tengok dalam almari buku, habis buku dia makan. Ketuk dinding pula, jentik, relai dinding kita. Lalah roboh rumah.
Begitulah dalam masyarakat kita. Pak saya tak kenal mana semut, tak kenal anai-anai. Ada setengah tempat anai-anai dianggap sebagai hero. Yang nak rosakkan bangsa kita dianggap sebagai hero. Yang nak ambil hak kita dianggap sebagai hero. Padahal itulah anai-anai. Semut yang kerja dia duk lawan anai-anai kita anggap jahat. Pasal apa? Semut tu gigit aku. Akhirnya kita bunuh semut, kita biarkan anai-anai. Kalaulah kita ambil pelajaran dalam Quran ni tuan-tuan, kita dapat beza mana dia semut, mana dia anai-anai. Biarlah dia semut. Dia masuk dalam gula, gula tu tak jadi najis. Tak apa lagi. Habis tu ustaz, macam mana tak nak bagi semut masuk dalam gula? Tulis kat balang tu, balang gula, tulis garam. Semut tengok, oh garam, dia tak masuk. Tapi jangan bunuh semut. Walaupun semut tu pernah sekali gigit kita, sakit ustaz, terasa ustaz, tak apa, dia jaga rumah kita. Ni hang halau semut, hang tukang semut, hang panggil anak-anak mai. Memang dia baik, tapi hak di dalam tu dia duduk makan dari dalam. Lama-lama hak kita duduk pun roboh. Tempat yang kita menumpang pun tak ada tuan-tuan. Jadi jaga-jaga dalam masyarakat kita ni, siapa yang jadi semut, siapa yang jadi anak-anak. Biarlah semut tu makan sikit kita punya, tak apa. Kita cari jalan macam mana nak bagi elok. Tapi bukan buang semut terus. Pergi ambil anak-anak. Lama-lama rumah kita pun tak ada. Rambut kita pun tak ada tuan-tuan. Saya pernah jumpa satu orang, dia ni bela mak dia. Dia ni orang cacat sikit, lembek tu. Bela mak dia pun lembek, duk bela mak dia. Orang dia ni, dia suka kumpul plastik. Pi mana pun dia balut halus-halus, dia susun. Rumah dia penuh dengan beg plastik. Tak tahu apa kejadah dia minat. Minat duk kumpul beg plastik, hak merah, kuning, hijau tu dia susun cantik. Dia kata senang nak isi barang. Lama dan banyak sangat beg plastik dia duk kumpul, sampai anak-anak mainlah rumah dah. Satu hari saya tengok mak dia tua duduk depan. Botak rambut. Saya jumpa dia kat masjid. Apa mak kamu udah botak ni kenapa? Anak-anak makan rambut tak ada rambut. Apa dia? Anak-anak makan rambut mak tak ada rambut. Betul? Bagi botak. Anak-anak makan rambut mak dah tak ada rambut, bagi botak. Itulah penangan anak-anak. Tak ada benda lain dia nak makan, rambut kita pun dia belasah tuan-tuan. Sebab tu kita kena ingat, jangan bagi anak-anak menapak tempat kita. Dia makan, dia rosak, dia perosak habis. Satu. Dalam surah An-Naml ayat 20, ayat 28, Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah tentang Nabi Sulaiman. Wah, Nabi Sulaiman ni Nabi. Raja yang paling hebat, yang paling kaya. Tidak ada orang raja mana pun yang boleh lawan Nabi Sulaiman. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dia boleh cakap dengan burung. Ustaz, suami saya boleh cakap dengan burung. Setakat tu siapa pun boleh. Duk bagi buta. Sekali sekali duk gulung kain pelikat. Gulung Lala banyak burung terbit ni. Benar faham tak sudah tak ni. Nabi Sulaiman dia boleh suruh burung buat kerja. La ilaha illallah. Nama burung itu ialah burung hud-hud. M. Nasir buat lagu tanya sama hud-hud. Tuan-tuan tahu tak? Burung hud-hud adalah burung di antara burung yang paling banyak, yang paling jauh terbang, yang boleh paling jauh terbang dalam dunia ni.
Sebab tu dia boleh terbang daripada Palestin pergi ke Yaman. Paling banyak terbang burung belatuk, burung hut-hut. Satu. Yang kedua, burung belatuk ni tuan-tuan, burung hut-hut ni duk buat sarang dia. Berapa banyak ular yang nak lawan, duk panjat pokok nak makan anak dia, nak makan telur dia semua. Burung hut-hut mempunyai satu keistimewaan. Dia boleh mengeluarkan bau yang busuk, dan bila dia mengeluarkan bau yang busuk daripada badan dia, binatang yang nak makan dia akan lari tinggalkan dia. Ini burung hut-hut, tuan-tuan. Yang ketiga, kelebihan burung hut-hut yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, dia boleh mencari sumber air. Al-khab'u, kata Allah. Dia boleh cari di mana letaknya sumber air, di mana tempat yang boleh orang bercucuk tanam, boleh orang duduk. Satu hari Nabi Sulaiman kumpulkan bala tentera dia. Dia tanya, aku tak nampak hut-hut. Mana hut-hut? Sebab apa dia tak datang? Kalau dia tak datang dengan alasan yang bukan munasabah, aku sembelih burung hut-hut ni. Tak lama kemudian burung hut-hut pun sampai. Tuan, saya nak bawa khabar kepada tuan yang mana tuan belum tahu lagi. Ada satu negara, tuan, mereka tak menyembah Allah, mereka menyembah matahari, tuan. Nampak? Apa yang saya nak ceritakan daripada ayat 20 sampai ayat 28? Bagaimana Allah Ta'ala dia nak letakkan sistem dalam kehidupan manusia. Kalau kita tak mau ikut sistem itu, tuan-tuan, kita akan jadi rosak. Sistem pemerintahan, sistem undang-undang. Dia letakkan, nak jadi pemerintah, silakan jadi pemerintah. Tetapi pastikan yang kamu lantik sebagai wakil kamu, sebagai orang yang nak dilantik sebagai pegawai-pegawai kamu, yang nak menguruskan pada orang yang di bawah, mesti orang yang menjalankan amanah dia. Perbandingan ini Allah Ta'ala buat dalam kisah Nabi Sulaiman dan tentera-tentera dia. Kenapa Nabi Sulaiman tak pilih orang lain boleh buat kerja? Kenapa dipilih hut-hut? Sebab hut-hut mempunyai yang paling tinggi terbang dia, yang paling jauh terbang dia, mata dia paling bagus, dan dia dapat menguasai pelbagai sumber-sumber air. Sebab tu di dalam, tuan-tuan, sekarang ni saya bercakap daripada sudut pilihan raya ni. Jangan tuan-tuan kata siapa-siapa pun tak apa. Patu Pak Harakat so patu tak. Benda ni, tuan-tuan, penting. Dia nak tengok siapa boleh ke tidak buat kerja. Kan main belasah ya. Setakat pergi mesyuarat duk melalak di sana, siapa pun boleh. Ambil kisah Nabi Sulaiman, dia pilih hut-hut. Ni ketegasan. Ketegasan nombor 2, kalau dia tak mari bukan alasan yang munasabah. Kalau dia tak datang, aku sembelih burung hut-hut ni. Dia juga kena ada ketegasan pemerintah. Dia bukan boleh duduk halai balai. Kena ambil tindakan. Saya duduk di Langkawi semalam. Pusing satu Langkawi tu, heboh. Orang pakai gelang pink keluar ke airport Langkawi. Saya nak naik kapal terbang pagi tadi. Saya nak naik kapal terbang pukul 9 daripada Langkawi. Saya dah susah hati lah malam tadi. Saya kata, sudah, macam mana aku nak balik? Orang pakai gelang pink pula, COVID-19 pula, keluar pula dah. Sudah. Telefon kawan tu, telefon pegawai ni, telefon ni, macam mana airport tutup lah. Airport tak tutup, jalan. Sampai kat airport saya tanya pegawai tu, tanya polis ni, tanya macam mana kes semalam. Sebab tuan-tuan, ada orang yang langgar SOP, ada orang yang langgar peraturan ni, tuan-tuan. Dia boleh rosak satu pekan tu.
1 pekan habis rosak kena COVID-19. Bisnes tutup, masjid tutup. Pasal seorang aja duk keluar bawa gelang. Jadi akak-akak jangan duk pakai gelang warna pink. Tak pasal-pasal orang ambil gambar masuk dalam Facebook, mampu kita. Nak pakai gelang-gelang warna lain. Sekarang handphone dia boleh zoom kita tahu. Siap dengan nombor lagi. Pasal tak patuh pada arahan. Tak mau dengar cakap orang. Satu negeri boleh tutup. Subhanallah, Masya Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, tuan-tuan nak bertanya tentang soal pemerintahan, Quran ada sebut. Nak bertanya tentang soal kemanusiaan, Quran ada sebut. Nak tanya tentang soal keluarga, Quran cerita kepada kita. Bekalan kita nak hidup dalam dunia ni, Allah bagi pada kita Quran. Kita ni orang sawit, kita ni orang getah. Ustaz, sawit ada Allah sebut dalam Quran. Ada. Allah sebut tentang tanam-tanaman. Allah sebut tentang macam-macam benda. Saya tanya sawit, bukan saya tanya pasal tanam-tanaman, bukan pasal semua benda, saya tanya pasal sawit. Kalaulah Allah sebut semua benda dalam Quran, agak-agak Quran tu tebal mana? Durian pun Allah tak sebut, petai pun Allah tak sebut, genuak pun Allah tak sebut, jerin pun Allah tak sebut. Allah rangkumkan dengan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Faham sendirilah. Nak kata bodoh marah. Kalaulah setiap satu benda kena sebut nama dalam Quran, tu jadi kamus, bukan jadi Quran. Allah sebut dalam Quran tentang hasil daripada kelapa sawit dalam surah Yasin. Tuan-tuan naik kereta, isi minyak, nama dia petrol, nama dia diesel, jalan. Hari ini orang menggunakan minyak sawit, ganti minyak petrol. Dah boleh pakai minyak sawit, nama dia biodiesel. Benda ni Allah sebut dalam surah Yasin. Minasyajaril akhdarina, sambung, akhdarina ra. Daripada tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau akan mengeluarkan api. Daripada tumbuh-tumbuhan hijau kelapa sawit, engkau buatlah jalan, kau boleh jadikan api. Hari ini boleh hidup, tuan-tuan. Sebab tu kalau kita berpecah belah, bila kita nak majukan kita dengan Al-Quran? Kalau orang Islam tak habis-habis bergaduh siang malam, tuan-tuan, bila kita nak jadi bangsa yang maju? Tadi saya sebut surah Semut. Selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Lembu. Orang Melayu sebut bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu. Lembu ni, habuan kita nak kata ke orang, weh lembu. Lembu ni selalu kita sebut dicucuk hidung. Lembu. Ingat aku ni lembu lah, boleh cucuk hidung. Tapi Allah sebut lembu surah nombor 2 selepas Al-Fatihah. Allah. Orang Melayu kita disogok dengan pemikiran bodoh macam lembu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu, bodoh macam lembu. Kenapa kita tak ubah pahaman tu? Quran letak lembu betina surah nombor 2. Bapa mertua saya ada orang sedekah baru ni buat korban di kampung dia, seekor lembu. Hak jenis besar. Bukan lembu hak kita korban hak kurih tu. Lembu tu turun daripada lori, jentik pun terduduk sampai ke subuh, tak bangun-bangun dah. Punya kurih lembu. Ni hak depa bagi ni hak besar gedabak.
Yang tuan-tuan pergi tengok expo pertanian tu, punya besar lah, berapa belas ribu seekor lembu ni, puluh ribu. Besarnya tuan-tuan, dia sembelih tu satu kampung boleh makan, dapat 300 kilo. Punya besar. Dulu harga lembu 1,500, naik 2,000, naik 2,007, naik 3,500, sekarang 4,500. Tahu hak baru ni 5,000, 5,006, hak besar sikit. Lembu mana ada jatuh, lembu semua naik harga. Tapi sayang, orang tak nak bela lembu, orang nak bela motor. Tiap bulan beli motor. Motor hari ni dapat kunci, hari ni jatuh harga. Kereta kita duk beli, hari ni dapat kunci kereta Cina bagi, hari ni jatuh harga kereta tu. Tapi lembu hari ni kalau kita bela, dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik. Lembu, tiap-tiap tahun kita dengar orang curi lembu. Buhlan Iswara. Hebat Iswara. 2 ekor lembu dicuri, duduklah Iswara sip belakang. Lembu sama lembu belaga tengkuk. Sejuk ekor tu. Sejuk kan kata. Lembu. Tuan-tuan, hari ni mereka kata COVID tak ada vaksin. Kenapa tak ambil vaksin daripada lembu? Yang kita duk ambil pergi Mekah tu tuan-tuan, yang kita duk cocok tu di klinik tu, nak pergi umrah, pergi haji tu, itu diambil daripada lembu. Vaksin untuk mencegah penyakit. Kerana daripada lembu lah binatang yang kuat supaya kita tak terkena penyakit. Lembu mana ada demam, duk tengah laman. Kita saat kena COVID, saat kena influenza, H1N1, lembu elok. Cuba tuan-tuan tengok lembu. Seekor lembu susu boleh menghasilkan 200,000 gelas susu lembu sepanjang hidup dia. Susu lembu 200,000 gelas daripada seekor lembu. Tapi kita tak mau bela lembu. Yang bela lembu New Zealand, yang bela lembu Australia, yang bela lembu Belanda. Di rumah kita ada Dutch Lady Belanda, di rumah kita ada susu Nestle, ada susu Farm nu daripada New Zealand. Depa jadi kaya. Perniagaan susu menghasilkan $1 trilion dalam setahun, tuan-tuan. Allah sebut tentang lembu pada orang Islam. Orang Islam faham bodoh macam lembu. Dia tak nampak tentang lembu. Tuan-tuan, cuba tengok pada daging lembu. Dia boleh tahan bertahun. Tambah buat serunding, lagi lama dia bertahan. Tuan-tuan tengok pada lembu. Dia ada kulit, boleh buat baju, boleh buat gendang. Orang kita buat gendang. Main hadrah, gendang. Orang putih tak main gendang. Orang putih ambil kulit lembu, buat seat kereta. Seat kereta dengan gendang mana mahal? Sebiji kereta Mercedes, 5 ekor lembu ditumbangkan untuk ambil kulit dia, buat seat kereta. Sarung kereta. Sebuah kereta Mercedes harga berapa ratus ribu. Kalaulah kita pegang Quran, tuan-tuan, Felda kita ni dalam kelapa sawit, ternak lembu, selesai banyak masalah. Tapi kita duk bergaduh pada dulu bergelar. Lembu malah masuk. Gaduh lampau. Ku pergi tempat lain. Dia pergi ke Myanmar, dia pergi ke Kemboja, dia pergi duduk kat tempat lain. Inilah yang saya nak sebut pada tuan-tuan. Al-Quran dia ajak pada kita macam mana cara nak hidup waktu kita tumpang di dunia. Sebab selepas ni kita akan hijrah. Kita akan hijrah ke satu tempat nama dia Kubur. Saya baru ni tuan-tuan hari Isnin duk masuk wayar ni. Duk ada lagi ni. Duk berdarah lagi. Masuk wayar, masuk kamera dalam badan. Nak tengok jantung.
nak tengok jantung saya. Sehari sebelum raya Korban, saya pergi angkat sofa. Saya pergi angkat sofa, angkat almari tuan. Konon-kononnya kuat lah. Angkat-angkat, jantung saya berbunyi. Prup bunyi. Saya ni dah pernah buat jantung. Ada 3 stand dalam jantung saya ni. Doktor tak bagi saya angkat berat. Saya ni gatal pergi angkat. Bila angkat, bunyi meletup. Saya terduduk, tuan-tuan, semenung, duk urut dada ni. Seminggu saya sakit. Pergi jumpa doktor, doktor kata, minggu depan, mau kemarin, mai kita buat. Cek, tengok. Kok stand hang tu bengkok ke, patah ke, putih ke apa ke, jadi sakit. Ni, sampai kelar, tak hilang-hilang. Jangan duk tekan, jangan duk guna belah kanan. Apa yang saya nak cerita pada tuan-tuan? Saya nak cerita tentang sakit. Dan berapa ramai orang yang pernah melalui sakit yang hampir kepada mati. Yang membawa kepada mati. Saya pergi Langkawi kemarin. Ada satu perempuan. Hujan turun. Kain tak angkat. Dia berlari pergi angkat kain. Kasut tak pakai. Takut basah. Lari. Paku. Rap sekali. Ada. 2 hari lepas tu baru pergi hospital. Kuman dah naik dah. Doktor potong. Teriak tak kata lah tuan-tuan. Dia kena penyakit kencing manis. Nak hambat ke hujan kain tadi, paku mai tang mana tu berak masuk sini. Jenis orang kampung mai cabut gitu je, buh minyak angin. 2 hari baru pergi hospital, darah dah potong, kuman dah naik, potong dek. Potong kaki. Tu nama dia kencing manis. Allah. Yang cakap ni pun ada kencing manis tak? Tapi saya tak gaduh tuan-tuan, saya ada kencing manis. Yang saya susah hati kena kencing. Kencing manis tak apa, tak makan nasi, tak makan gula, tak apa. Tapi kalau kena kencing, mampu kita. Tak pernah faham, tak faham sudah tak. Janji macam-macam, sudah kena kencing. Tuan-tuan, itu hak duduk ni. 2-3 bulan lepas, satu makcik naik kursi roda yang ada elektrik. Dia tak payah kayuh. Dia mai jumpa saya kat sekolah. Ustaz, tolong jampi. Jampi apa agak? Rumah makcik banyak semut. Betul? Makcik tak tahu. Asyik pukul 3 pagi dia datang. Asyik datang pukul 3 pagi. Oh, pandai pula semut pukul 3. Apa dia buat? Dia gigit. Luka makcik. Makcik ni dipotong kaki sebab kencing manis. Tuan-tuan, dia gigit. Dia duk garu. Bila garu, dia gatal. Merepak gatal. Itulah kali terakhir saya jumpa dia. Sebab lepas tu dia koma, dia mati. Tu kencing manis. Cukup bahaya tuan-tuan. Saya ingat lagi. Waktu saya duduk di Felda. Felda ambil barang, tulis kan. Gula, kopi, bagi kat kedai Felda, pikul buat balik. Saya ingat lagi, pak tiri saya, beli gula punya banyak. Buh dalam balang dekat almari tu penuh gula. Dengan bangga, aduh tengok. Rupa-rupanya tu kencing manis punya pasal ni. Kita dah tua-tua ni baru sedap pasal kencing manis. Tapi lah kencing manis saya okey. Kontrol 5.5, 4.5. Alhamdulillah. Dulu 22. Makan durian Tuan Haji, mata ni sebelah ke Penang, sebelah ke Singapura. Kena ketuk baru main tengah-tengah balik tuan. Jenis kencing manis. Lah ni kontrol lah. Saya makan nasi sehari sekali. Kadang-kadang saya tak makan. Saya banyakkan makan buah,
Gula langsung saya tak ambil. Saya minum teh ke apa ke, saya campur dengan madu lebah. Saya tak ambil gula apa, tak ambil. Jaga kencing manis. Tapi dia mai serangan jantung. Orang kencing manis dia mai serangan jantung. Saya tengah ceramah di Kelantan. Tengah-tengah ceramah tu, saya rasa jantung saya ni macam orang pijak. Rasa berat. Rasa tak boleh nak bernafas. Duk ceramah macam ni, pegang mic duk ceramah. Saya tak tahan. Saya berhenti. Saya turun daripada pentas, cari driver, hantar aku ke klinik. Aku tak tahan. Rupa-rupanya tu dia kata serangan jantung. Dia angkat saya, bulan kereta saya, pergi cari klinik. Pergi ke klinik, doktor kata tak boleh, hantar ke hospital terus. Masuk baliklah kereta, pergi tempat ceramah balik, orang tahan. Hampa pergi mana? Pergi klinik. Ni sebelah tempat ceramah ni ada ambulans. Astaghfirullahalazim. Bodoh orang tahu. Saya tak bodoh lah, depa tu lah, depa tak buat pergi situ. Kita ada sakit mana tahu apa lah. Rupanya sebelah tempat ceramah tu klinik kesihatan kerajaan punya. Ambulans dah ada, doktor dah ada, semua ada. Depa tahu situ. Duk terkedang situ tuan-tuan, buaya mari, nu mari, semua mari. Saya kata malam ni tak ada lah. Dalam hati saya tak kata malam ni tak ada lah, aku dah habis. Alhamdulillah. Mati tengah ceramah, mati tengah mengajak orang, alhamdulillah. Masa tu tak ingat dah tom yam, siakap 3 rasa, 7 hari membenci, mencintaimu, tak ingat apa dah. Masa tu ingat nak mati, la ilaha illallah. Cuma tangan saya tu, saya duk ingat tangan saya duk tahan sakit. Saya tak tahu nak gagau siapa. Tak tahu nak cekam kat siapa orang sakit ni. Nak pegang siapa. Nak pegang doktor dia perempuan. Nak cekam siapa ni. Kita bila sakit tu nak pegang. Ada pegang kayu, nak pegang apa? Duk situ. Naik ambulans pergi hospital. Saya rasa gelap lah masa tu. Tak ada ingat apa. Saya duk ingat nurse tu duk cakap kat saya, mengucap ustaz. Nurse dalam ambulans. Duk dalam ward kecemasan ICU tu. Lagi banyak wayar masuk, lagi banyak doktor sampai. Pukul 10.30 Ustaz Kazim meninggal dunia. Heboh dalam Facebook. Al-Fatihah, Ustaz Kazim meninggal dunia. Satu Malaysia kecoh. Siapa tak kecoh? Ustaz Kazim meninggal, yang paling kecoh orang rumah saya. Dia telefon PA saya. Betul ke ustaz dah tak ada? Ada lagi datin, duk terkebir-kebir depan saya sekarang ni. Dah kecoh kata Ustaz Kazim dah meninggal, tak ada. Sebab tu akak-akak jangan percaya sangat dengan Facebook, apa hak duk cerita. Tambah-tambah tuan-tuan ni dalam waktu pilihan raya kecil ni macam-macam cerita terbit. Semak dulu, siasat dulu. Saya ni dikata mati, sampai lah duk hidup ni. Kalau ikut cerita dalam Facebook tu lama lah saya, tak ada, hancur lah saya ni. Berdua ada ceramah elok ni. Akibat duk percaya benda-benda ni lah anak-anak mai tu tahu. Semut kita sembuk, semut kita bakar, anak-anak mai. Pasal pendatang tu. Saya duk hidup ni. Mereka telefon pak mentua saya di Pendang. Orang kampung telefon. Haji kata, ni Ustaz Kazim nak bawa balik mana tu? Ipoh ke Bukit Raya? Pak mentua tanya, bawa balik je mana tu?
Nak tanyalah dia nak bawa balik mana, nak simpan di mana, di Ipoh ke? Nak simpan tuan-tuan oi, bayangkan tuan. Bahasa orang kita nak simpan, nak tanam. Nak tanam di mana? Pak Mutu kata, tak tahu tanam apa, ada duit-duit. Tu penangan media sosial. Kalau kita tak berhati-hati, yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Saya bersyukur tuan-tuan, Allah bagi peluang kali kedua untuk saya. Masa tu jantung saya tersumbat 99.9%. Saya cuma ada 4 minit lagi. Saya masih ingat tengiang-ngiang lagi tuan-tuan. Waktu mereka duk buat kat saya tu, doktor tu dah mengucap, bukan saya mengucap, doktor tu mengucap, la ilaha illallah, astaghfirullahalazim. Macam mana ustaz ni boleh hidup? Tuan-tuan bayang tak masa tu, tuan-tuan sedar dan orang cakap macam tu, macam manalah dia ni boleh hidup lah, tak tahulah. Segala peluh keluar. Tapi saya syukur, dalam keadaan gawat, dalam keadaan genting macam tu, ada orang sedekah dekat saya, stand yang kecil nak letak dalam jantung saya supaya darah boleh berjalan dengan betul balik. Kalau tidak, darah dah tertutup. Bila pasang stand, dia buka balik. Daripada 3 yang tersumbat, doktor buka 1, 2 lagi tersumbat. Dia buka yang paling tersumbat. Alhamdulillah. Allah, saya tak sedar. Besok pukul 3 pagi saya baru bangun. 3 pagi. Tu pun paksa isteri saya pegang kaki. Duk pegang kaki. Saya tengok-tengok dia mai. Loh, mama mai buat apa? Itulah bang. Orang dah kata dah jangan duk ceramah sangat, rehat sama. Duk tepi merata-rata, tak ingat apa dah. Orang duk kata dah, tak mau dengar cakap orang. Kalau abang mati, siapa nak jaga kami ni abang? Oi. Pukul 3 pagi duk beleter tuan. Oh, itulah kata orang perempuan. Yang kita ni setengah mati, dia tak kira aku nak beleter juga tuan. Orang duk kata jangan. Lah saya ambil selimut, saya tutup. Aku suka lah. Aku tak larang ambil beleter kat aku lah. Saya nak cerita apa tuan-tuan, bila Allah bagi peluang saya bernafas balik, rasa lega. Yang tadi jantung ni macam kena pijak, yang tadi jantung ni macam kena tekan, tak boleh nak bernafas. Bila boleh bernafas tu, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, leganya rasa. Terima kasih Tuhan. Terus saya azam dalam diri saya, aku tak mau buat jahat, aku tak mau buat dosa, aku tak mau dah. Sebab aku dah rasa dah macam mana sakit nak mati. Belum sakit mati, baru sakit nak mati. Dan semua orang kita akan jumpa benda ni tuan-tuan. Sakit nak mati dan sakitnya mati. Inilah hijrah kita yang kita akan jumpa lepas ni. Liang lahat muat seorang, gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang, tinggallah jasad seorang diri. Tiada lagi teman ketawa, tiada lagi abah tak guna apa dah, harta tak guna, anak apa pun tak guna. Jadi tuan-tuan, sebelum kita hijrah ke tempat tu, bila saya sakit, ada orang sedekah dekat saya stand. Dia tak nak buat dia punya, dia bagi kat saya. Alhamdulillah. Dalam dunia orang boleh tolong orang, tapi kalau kita masuk dalam kubur, siapa boleh tolong? Tak ada siapa. Tak ada siapa tuan-tuan.
Dalam dunia kita boleh cakap. Jangan risau teman ada, kata. Jangan. Boleh cakap. Jangan tuan-tuan. Dalam dunia pun kita tak boleh tolong orang, tambah dalam kubur. Jangan cakap. Sebab tu sebelum kita hijrah, jom kita jadi insan yang bertaubat. Jom kita jadi insan yang cari pahala banyak-banyak. Dan jadilah insan yang kalau boleh elak seelak-elaknya, tak mau buat dosa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tutup ceramah saya malam ni dengan beberapa benda untuk dikongsikan bersama. Tadi saya lepas semayang di tol Sungkai tu, ada satu orang bawa anak dia naik tangga tol tempat semayang. Ustaz, ni nama anak saya macam nama ustaz. Oh ya, boleh tolong doa tak? Saya ambil tapak tangan saya letak atas kepala dia. Saya letak dekat ubun-ubun di dada dia, saya letak kat belakang ni. Apa saya baca dekat dia? Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Yang ni untuk budak tu dengar cakap kita. Tunduk pada kita. Saya ambil tapak tangan, letak di sini. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Untuk apa? Untuk bagi budak tu lembut hati dia dan dapat memahamkan pelajaran dengan baik. Saya letak di belakang ni, di tengah belakang tapak tangan saya letak di belakang. Saya bacakan satu doa. Bismillahi arqiq wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba' ishfi anta syafi wa la syafi ila anta wa la yughadir saqaman ila anta. Supaya budak ni dijauhkan daripada penyakit, diberikan kesihatan daripada penyakit. Jadi ada 3 ayat yang tuan-tuan boleh gunakan sebagai satu amalan. Yang kedua tuan-tuan, okey, yang saya selalu duk amal, yang saya selalu duk pakai untuk amalan. Sebab saya pernah kena santau. Saya tak mau orang-orang kita juga kena santau. Pengalaman kena santau tu menjadikan satu benda yang cukup lah. Orang lain tak payah kena. Sebab tu saya amai merata-rata tuan-tuan. Hari tu saya makan bihun, pecah pinggan ni. Bunyi macam orang menembak. Saya ingat pistol orang tembak. Rupanya pinggan ni pecah. Okey, kena amal lah. Supaya Allah lindung kita. Sebelum saya makan, di mana-mana pun saya baca surah Al-Fatihah 7 kali. Saya baca surah Hud ayat 56 sekali. Saya baca ayat kursi 7 kali. Dan saya baca surah At-Taubah ayat yang terakhir dan 2 yang terakhir. Saya tak mau tuan-tuan jadi macam saya dulu, jadi sakit. Nasi yang saya makan tu jadi ulat. Ni pengalaman saya. Dan yang terakhir, tuan-tuan amalkanlah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW bila kita sakit. Sakit lutut, sakit kepala ke, sakit dada ke. Ambil tapak tangan ni, saya selalu baca lepas semayang. Selepas saya kena sakit jantung tu daripada 2016 sampai 2020, itulah amalan saya. Entah apa hari tu saya silap pergi angkat sofa yang berat, dia meletup. Tu silap saya lah. Tapi untuk jaga jantung, sakit saya ni tuan-tuan, saya baca satu doa yang Nabi Muhammad ajar. Doa dia, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru.
a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ceramah kita pada malam ni ada manfaat. Saya doakan supaya kampung kita dirahmati Allah, penduduk-penduduknya dirahmati Allah. Kita elakkanlah perpecahan, kita letakkanlah kasih sayang sesama kita, letakkanlah kepentingan kita bersama untuk menjaga agama kita, bangsa kita. Kalau kita tak jaga bangsa kita, agama kita, siapa lagi yang kita nak harap, tuan-tuan? Letakkanlah benda itu. Sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.